Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada DPM 3A. So, subjek entrepreneur. So, kami buat F1 Boost. So, nama-nama grup kami ialah Nur Iqmal Hafiz bin Nur Zafrin, 18 DPM 19F1046. Muhammad Saiful Aiman bin Muhammad Nasir, 18 DPM 19F1040. Muhammad Daniel Kushairi bin Talib, 18 DPM 19F1047. Ahmad Haris bin Azizan, 18 DPM 19F1063. So ni design logo syarikat kami, F1 Boost. So pengenalan ialah F1 Boost mula berpotensi pada tanggal November 2020. Kilang menghasilkan F1 Boost terletak di Teluk Mas, Melaka. F1 Boost adalah salah satu jenama kasut tempatan dan 100% adalah Bumi Putera Malaysia Islam. Dengan penghasilan kasut ini ialah untuk memastikan rakyat Malaysia dapat membeli produk-produk tempatan dan dengan harga mampu milik. Visi, dapat memajukan lagi produk kami dan dapat memperkenalkan produk kami di serata dunia agar syarikat kami dapat berdiri dengan lebih gah berbanding syarikat lain serta dapat memenuhi kehendak yang tidak terhad. Misi, menyediakan produk yang bermutu tinggi, mempertingkatkan produk kasut F1 Boost dan kualiti agar dapat bersaing dengan jenama-jenama yang lain, menjual harga kasut dengan harga yang mampu milik, membuka cawangan baru pada masa hadapan. Ini antara maklumat perniagaan kami. So, ni maklumat pemilikan dan rakan kongsi, iaitu kami 4 orang. Ini antara struktur organisasi, iaitu pengurus besar Nur Iqmal Hafiz, pengurus pengeluaran Muhammad Daniel Kushairi, pengurus pemasaran Muhammad Saiful Aiman dan pengurus kewangan Ahmad Haris. Kami analisa SWOT kami ada 4, iaitu strength, weakness, opportunities dan threats. Dan strength kami ialah produk yang berkualiti dan harganya mampu milik, menempati cita rasa pengguna. Weakness iaitu sumber yang terhad. Opportunity ialah menjadi satu-satunya produk buatan Bumi Putera buatan Islam Malaysia menggunakan platform online untuk menjual kasut ini, iaitu di Instagram pack review atau lain-lain lah. Lepas tu lebih tahan lasak berbanding kasut lain. Trade ialah pesaing yang sudah lama popular, iaitu contoh Monte dan Columbia. Keperluan penjawatan. Ya, ini keperluan penjawatan kami, iaitu pemilik, iaitu kelulusan hanyalah ijazah sarjana muda dalam bidang perniagaan, kemahiran sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman dalam pengurusan, ya gaji RM3,000. Iaitu pengurus pemasaran, diploma dalam bidang pemasaran, iaitu sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai sasiah diri yang baik, pengalaman bekerja dan berkemahiran dalam pemasaran, pengurusan media baru. Keutamaan akan diberi kepada calon yang fasih berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan berpenampilan menarik, serta kepujaan bahasa Malaysia sekurang-kurangnya grade C termasuk lulus ujian lisan pada peringkat CJ Pelajaran Malaysia atau kelulusan diiktiraf setaraf dengannya. Gaji sebulan iaitu RM2,400. Pengurus kewangan iaitu diploma perakaunan sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman. Kepujian dalam bidang perdagangan atau pengajian perniagaan yang diiktiraf oleh kerajaan iaitu gaji RM2,700. Manakala pengurus pengeluaran iaitu kelulusan diploma pentadbiran, calon perlu mempunyai sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda, diploma ijazah profesional, ijazah sarjana dalam pengadilan perniagaan, pentadbiran dan pengurusan, sekurang-kurangnya 2 tahun berpengalaman, iaitu gaji RM2,400. Jawatan, deskripsi dan spesifikasi tugas, iaitu pengurus operasi atau pentadbiran. Pengurus operasi, pemilik bertanggungjawab dalam segala aspek pengurusan dan pentadbiran perniagaan agar berjalan lancar mengikut jadual yang dirancang.
Ia juga merancang peruntukan perbelanjaan perniagaan dan memastikan pekerja membuat kerja mengikut standard SOP untuk memastikan layanan terhadap pelanggan memuaskan. Di samping itu, kebajikan pekerja agar mewujudkan persekitaran yang sihat dan meningkatkan prestasi kerja di kalangan mereka. Pengurus kewangan. Pengurus pengewangan bertanggungjawab dalam segala aspek kewangan seperti melibatkan pembelian bekalan dan kawalan stok operasi, menyediakan bajet dan keperluan kewangan dan kenal pasti sumber serta mengawal kewangan perniagaan, menganalisa dan melaporkan prestasi kewangan. Pengurus pemasaran. Pengurus pemasaran ini hendaklah memastikan setiap pelanggan berpuas hati, bertanggungjawab dan berusaha mencari peluang pemasaran dan mesra pelanggan. Secara interaksinya juga dengan membekal supaya dapat harga yang berpatutan, juga lain-lain perniagaan. Merancang pelan pemasaran bagi menjamin perkhidmatan berjalan lancar. Pengurus pengeluaran. Pengurus pengeluaran perlulah bertanggungjawab dalam segala aspek pengeluaran. Mencari input atau sumber mentah untuk tujuan pengeluaran, memastikan kualiti input dan pengeluaran, menyediakan jadual pengeluaran dan mengumumkan kepada semua ahli syarikat, memastikan keselamatan stok, memastikan semua produk dan projek perkhidmatan menghasilkan mengikut jadual yang ditetapkan, memastikan stok sentiasa cukup untuk dijual. Ini antara gaji dan faedah perlindungan. Iaitu pengurus besar, gaji bersih RM258. KWSP 330, per keso 90, gaji kasar RM3,000. Pengurus kewangan RM2,332, 297, 81, 2,700. Pengurus pengeluaran RM2,064, 264, 72, 2,400. Pengurus pemasaran RM2,064, 264, 72, 2,400. So total jumlah gaji bersih RM6,966. KWSP RM1,155. Per keso RM15. Kasar RM10,500. Ini antara susunan atur pejabat. Daniel. Ini dia. Okey, ini adalah susunan atur pejabat. Next. Senarai perabot dan peralatan pejabat. Memandangkan perniagaan ini dijalankan secara besar-besaran oleh syarikat kami, maka Kidsbook Enterprise hendaklah memiliki peralatan asas yang dibeli secara berperingkat mengikut modal yang telah kami keluarkan. Antara aset dan peralatan yang harus kami miliki adalah seperti berikut. Next. Senarai pembekal dan kos perabot dan peralatan pejabat. Senarai pembekal. Kidsbook Enterprise telah mengenal pasti beberapa peralatan dapat mengekalkan pelbagai kelengkapan serta bahan mentah untuk menghasilkan kasut. Pembekal tersebut ialah 1. Supermax Corporate. Produk yang dibekalkan ialah getah sintetik. Nombor 2, AT Systematization Berhad. Produk yang dibekalkan ialah bahan sintetik, PVC dan sebagainya. Yang ketiga, AMAC Marketing Sudian Berhad. Produk yang dibekalkan ialah pelekat dan gam kasut. Kos perabot dan peralatan pejabat. Perkara meja nilai seperti berikut. Next. Perbelanjaan rancangan sumber manusia. Next. Perancangan pengeluaran. Next. Produk pengeluaran. Produk yang ditawarkan kepada pelanggan adalah berkualiti tinggi dan setara dengan harganya. Perniagaan Kidsbook juga sentiasa kekal kualiti dan mengikut perkembangan semasa tentang gaya dan fashion terkini supaya pelanggan berpuas hati dan diterima pelanggan. Next.
Anggaran pengeluaran selama 6 bulan seperti berikut. Sumber-sumber bahan mentah. Sumber-sumber bahan mentah yang diperlukan oleh Kickboot Enterprise untuk menghasilkan kasut F1 boot adalah seperti berikut. Next. Keperluan mesin dan peralatan seperti disenarai berikut. Susun atur pengeluaran. Susun atur tetap. Proses pengeluaran kekal di satu lokasi di mana semua input pengeluaran seperti bahan mentah, tenaga kerja, mesin di bawah lokasi tersebut. Susun atur proses. Penyusunan semua input pengeluaran seperti mesin, tenaga kerja, bahan mentah dan peralatan disusun mengikut fungsi kerja dan diproses menjadi produk. Yang ketiga, produk pembungkusan. Kasut akan dikotakkan. Nombor 4, stor jualan. Berfungsi untuk menyimpan stok yang diambil oleh ejen atau di dropship. Next. Perbelanjaan operasi seperti berikut. Okay. Bahagian pemasaran. Produk. F-boot ini merupakan kasut hiking yang dirikah untuk melindungi kaki dan pergelangan kaki semasa aktiviti berjalan di luar seperti mendaki. Ia adalah salah satu barang penting untuk peralatan mendaki kerana kuantiti dan ketahanannya dapat menentukan kemampuan pejalan kaki untuk berjalan jauh tanpa cedera. Tidak juga direka untuk berhiking sahaja, tetapi kasut ini boleh digunakan ketika anda melakukan kerja-kerja berat seperti buruh binaan, pelombong dan banyak lagi. Harga juga salah satu strategi bagi memastikan produk ini mendapat sambutan. Next. Harga. Harga merupakan suatu nisbah rasmi yang dijelaskan melalui bentuk sejumlah wang, barangan atau perkhidmatan yang diperlukan untuk mendapat sejumlah kuantiti produk yang berkenaan. Dalam erti kata lain, harga adalah sejumlah amount yang ditetapkan oleh penjual dan perlu dibayar oleh pelanggan bagi mendapatkan suatu produk tertentu. Terdapat dua kaedah asas yang dalam peletakan harga sesuatu produk. Dua kaedah tersebut merangkumi peletakan harga berasaskan kos dan peletakan harga berdasarkan nilai. Selain itu, harga yang telah kami bincang adalah RM100 untuk sepasang kasut. Lokasi dan pengagihan. Lokasi dan pengagihan bagi sesebuah perniagaan cukup memberi pengaruh besar kepada perniagaan. Hal ini disebabkan untung dan ruginya sesebuah perniagaan itu. Juga berkait rapat dengan pemilihan lokasi, lebih-lebih lagi jika perniagaan tersebut melibatkan kelompok pelanggan keluaran masuk. Berikut adalah 3 cara bagi memilih lokasi perniagaan yang strategik. Sekian, terima kasih. Okey. Berikut adalah 3 cara bagi memilih lokasi perniagaan yang strategik. Kiranya yang first, mudah dilihat. Mata kasar manusia jika melihat sesuatu jarang sekali menipu. Kiranya jadi lokasi kedai tepat di kawasan orang awam lalu lalang dan senang untuk dilihat. Kiranya kalau kita buat satu kedai itu dekat tempat yang strategik, so orang lagi mudah untuk masuk kedai kita, nampak kita punya kedai, so kita punya income tu lagi bertambah. Yang kedua, akses keluar masuk. Yang ketiga, faktor ini juga mampu mempengaruhi pelanggan untuk datang singgah ke sesebuah kedai. Lokasi berdasarkan laluan yang mudah, tidak terlalu sibuk, ada kemudahan pengetahuan dan mempunyai tapak tempat letak kereta yang banyak. 4.4 promosi. Promosi ini adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon pelanggan untuk membeli. Kiranya promosi ni kita macam letak kurangkan harga sikit tapi untuk menarik minat pelanggan. Contoh kasut kita 100 tapi kita jual dalam
RM95. Kita padahal benda tu kita still untung lagi. Cuma kita promosikan sikit untuk menarik lagi minat orang. Yang 4.5 strategi pemasaran. Strategi pemasaran ni adalah pelan yang perlu dibangunkan menggunakan jaringan atau talian yang ada untuk menarik minat pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan perniagaan. Pemasaran bermaklumat. Yang ni menggunakan video pendek atau perkongsian media sosial melalui jaringan pemasaran atas talian. Contoh dia macam IG, Facebook. Next, peruncitan dalam talian. Memulakan kedai atas talian supaya pelanggan boleh membeli barangan atau mendapatkan perkhidmatan anda melalui internet. Aplikasi mudah alih. Cipta aplikasi mudah alih supaya pengguna boleh memuat turun ke dalam telefon pintar atau gadget mereka. So, kita buat apps. Yang seterusnya, saluran media sosial. Bina sebuah profil masyarakat ini. Okay, next, 4.6, analisa pesaing. Di samping itu, analisa pesaing adalah salah satu cabaran bagi perniagaan kita. F1 Boost ni boleh menarik minat pelanggan dengan kualiti F1 Boost ni dia membuat satu produk yang berkualiti dan murah. Pada masa yang sama, ada juga perniagaan lain yang berupaya menawar perkhidmatan dan layanan yang baik. 4.7, perbelanjaan rancangan pemasaran. Ini adalah perbelanjaan rancangan pemasaran. 5.0, rancangan kewangan. Ini adalah kos permulaan perniagaan. Sumber pembiayaan. Okey, sumber pembiayaan kami untuk buka kedai kasut ni adalah kami menggunakan duit yang kami simpan dari setiap ahli kumpulan. Kami 4 orang. Analisa titik pula mudah. Okey, perniagaan kami menjual satu produk kasut. Contohnya kasut F1 Boost tu kami jual dalam harga RM1. Kos berubah seunit adalah RM20. Bagi pengeluaran antara 1,000 unit hingga 2,000 unit, kos tetap adalah RM50,000. So, ini adalah titik pulang mudah kami. Untungnya adalah RM12,500. 5.4, penyata aliran tunai. Ini adalah penyata aliran tunai kami. 5.5, penyata kewangan. Okey, itu saja. Terima kasih.